Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru saya perasan, rupanya tadi tiada mikrofon. Aduh, jadi minta maaf tuan-tuan dan puan kalaulah audio video sebelum ini kurang jelas dan tidak kuat lah, tidak kurang jelas dan tidak kuat. Minta maaf, itu tidak disengajakan dan kita akan cuba untuk setiap kali ke rakaman kita akan utamakan dahulu keselamatan suara. Keselamatan suara ya. Okey, keputusan ROS masih dinantikan. Tapi ada terbaru dokumen yang baru diterima untuk keputusan ROS bagi permohonan pindaan perlembagaan UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya pun masih belum terlalu faham mengapa UMNO terpaksa merayu untuk membuat pindaan perlembagaan ini. Kenapa tidak bubarkan saja kepimpinan UMNO sekarang ini dan buat pemilihan baru? Itu semua buang masa. Kalau ada kepimpinan yang baru, tak buang masa, tak payah tunggu perubahan, mengubah pindaan perlembagaan. Kalau ada pemimpin baru, boleh terus fikir fokus kepada jentera pilihan raya. Kalau sudah ada pemimpin baru, katakanlah Khairi Jamaluddin menang. Katakan saja kalau Khairi Jamaluddin menang jadi presiden UMNO yang baru, tidak lagi perlu fokus kepada pemilihan, tetapi sudah boleh fokus kepada jentera pilihan raya, presiden yang baru. Tapi lebih tepatlah kalau kita bagi contoh kepada Ismail Sabri, sebab dia Perdana Menteri. Jadi kalau presiden yang baru Ismail Sabri, dia menang presiden UMNO, lepas tu dia masih Perdana Menteri, kan bagus tu, senang saja. Senang untuk mulai fokus kepada jentera pilihan raya. Itulah dokumen yang baru kita terima, yang telah ditulis oleh Sahbuddin Hussein, sahbuddin.com.my, ditulis 24 Julai 2022. Tajuknya memang hebat dan saya pun setuju dengan apa yang dipendapatkan oleh Sahbuddin Hussein ini. Jadi apa yang Sahbuddin kata? Sahbuddin kata, buang masa tunggu keputusan ROS dan gerakan jentera PRU15. UMNO patut berani adakan pemilihan lebih dulu. Saya setuju, semua itu buang masa. Patutnya UMNO sekarang sudah mulai fokus kepada jentera pilihan raya. UMNO dan BN ketika ini sedang rancang untuk menyusun dan mengemas jentera di beberapa negeri yang menghadapi PRU yang entah bila tariknya. Timbalan Presiden UMNO selaku pengarah pilihan raya BN, Muhammad Hassan, dalam minggu lalu telah mengadakan perjumpaan dengan jentera pilihan raya di Perlis dan di Kedah. Beberapa pemimpin lain yang juga turut menyantuni jentera di negeri yang berbeza. Selain ada juga UMNO bahagian-bahagian yang mengadakan kursus pilihan raya di Janda Baik dan lain-lain destinasi yang lain. Seolah-olah dengan apa yang dilakukan UMNO ini, pilihan raya memang sudah dekat benar tariknya. Tetapi harus diingat, tarikh PRU15 ditentukan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri dan bukanlah daripada pemimpin UMNO yang berkelompok di Menara Datuk On, WTC dan sibuk untuk memperkasakan jentera itu. Pemimpin UMNO terutamanya daripada kluster mahkamah atau penyokongnya sekadar boleh berangan-angan atau mencadangkan saja sekian-sekian tarikh untuk diadakan PRU15. Namun semuanya akhirnya terpulang kepada Perdana Menteri dan perkenaan yang di-Pertuan Agong. Yang nyata belum ternampak lagi ada tanda-tanda daripada Ismail Sabri mahu membubarkan parlimen dalam waktu yang terdekat ini. Sibuk buat kursus pilihan raya, lancar jentera di sana sini,
barangkali ada yang tidur pun tak pakai jadi barangkali ada yang tidur pun tetap pakai baju BN, entah-entah tahun depan baru parlimen dibubarkan. Maka tidakkah apa yang dilakukan oleh UMNO sekarang ini adalah kerja sia-sia belaka? Bakal pengundi tengah susah dan tak cukup makan, adakah ia dipedulikan? Yang keduanya, UMNO masih menunggu dan berharap cadangan pindaan perlembagaan parti itu untuk diluluskan oleh ROS atau Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Terdapat 60 hari sebagaimana sepatutnya pun sudah luput pada 16 Julai yang lalu. Tetapi ROS dilaporkan tidak pun telah membuat keputusan kerana masih ada dokumen yang tidak lengkap. Dokumen tidak lengkap. Dilaporkan oleh Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan telah menghantar 8 dokumen tambahan kepada ROS dan dengan itu beliau berharap dalam tempoh seminggu atau 2 minggu akan datang pindaan itu tiada masalah lagi untuk diluluskan. Namun meskipun ROS meminta dokumen tambahan, pindaan perlembagaan itu lebih terdedah kepada kemungkinan untuk tidak diluluskan. Jika ROS serius dan mau memberi kelulusan, mereka sepatutnya meminta dokumen tambahan itu lebih awal lagi. Ada kebenarannya jugalah. Lebih awal lagi dan bukan setelah berlalunya tempoh 60 hari. Mau tidak mahu, menunggu keputusan ROS ini sebenarnya satu lagi kerja sia-sia oleh UMNO. Lebih parah lagi, nanti kalau tunggu tapi akhirnya cadangan pindaan itu tidak diluluskan oleh ROS. Dalam hal ini, UMNO mesti segera berhenti membuang masa dan membuat kerja sia-sia ini. Hentikan dulu sebarang persiapan untuk menghadapi PRU15 atau terus menunggu keputusan ROS. Apa yang UMNO patut lakukan dan wajar lakukan sekarang ialah segera memuktamadkan untuk mengadakan pemilihan parti pada tahun ini dan menetapkan tarikh mesyuarat cawangan bahagian dan perhimpunan agung sebelum berakhirnya kalender tahun 2022. Laksanakan pemilihan dahulu dan bersedialah untuk menampilkan wajah baru daripada UMNO sebelum berhadapan dengan undi rakyat pada PRU15 yang akan datang. Ini sekaligus dapat memperlihatkan kepimpinan UMNO ada keberanian dan kesungguhan dan sedia untuk menghadapi perubahan dalam UMNO. Itulah yang rakyat mahukan. Okey. Usah difikir siapa menang. Betul. Usah difikir siapa menang, siapa kalah dan sama ada kluster mahkamah akan tersisi atau mampu bertahan berikutan pemilihan itu. Kerana yang harus difikirkan akhirnya ialah kemenangan parti dalam pilihan raya. Wajah baru atau wajah lama yang bersalut kluster mahkamah bakal menerajui UMNO. Biarlah ianya ditentukan oleh ahli parti sendiri melalui kata putus akar umbi melalui pemilihan. Dengan itu, ahli-ahli UMNO akan diberi mandat untuk menentukan wajah pemimpin mana yang mereka harapkan untuk membawa kemenangan atau menempah kekalahan dalam PRU15 akan datang. Ditulis oleh Sabudin Husin 24 Julai 2022. Sila maklum, ini pendapat daripada Sabudin Husin dan tidak menggambarkan. Saya pun setuju. Kita jumpa lagi. Bye-bye.